Okey gang, dalam video yang lepas aku dah cakap Coach Tan Cheng Ho patut drop Guilherme Di Paula, bagi peluang pula dekat Luqman Hakim Syamsuddin, buktikan yang dia sebenarnya mampu untuk beraksi dengan baik bersama dengan rakan sepasukan yang lain. Tapi ada juga antara kalian yang tak puas hati, yang duk komen kata alamak Kening ni cakap dia pandai, ilmu bola langsung tak ada, entah main bola pun tak pandai. So, dalam kemenangan Malaysia ke atas pasukan Laos, aku sebenarnya dalam match ni, aku bukan sekadar nak tengok skuad Harimau Malaya menang dalam jumlah jaringan yang besar, tapi aku lebih kepada nak tengok apa sebenarnya perubahan yang dah dilakukan oleh Coach Tan Cheng Ho untuk memastikan kesilapan-kesilapan dalam match yang lepas tak diulangi dalam match menentang pasukan Laos kali ni. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni kan dengan tekan butang subscribe kat bawah. So, dalam video yang lepas, antara elemen yang aku sentuh yang perlu ditambah baik oleh Coach Tan Cheng Ho dalam skuad Harimau Malaya adalah position center defensive midfielder ataupun position number 6. Kalau kata dalam match menentang pasukan Kemboja, kita nampak macam mana Junaid Esdal yang diletakkan dekat position number 6 agak shaky. Kemudian masuknya Muhairi Ajmal, player yang naturally adalah attacking minded. Kita nampak dekat situ perubahan tak ketara sangat. Tapi untuk turun menentang pasukan Laos, Coach Tan Cheng Ho telah menurunkan Badrul Bkhtiar dekat position number 6 dan memainkan peranan sebagai deep lying playmaker dekat situ. Position ni bukanlah asing untuk Badrul Bkhtiar. Sebab apa? Kalau kita ingat balik zaman Tan Cheng Ho bimbing pasukan Kedah dulu, Badrul Bkhtiar pernah diletakkan memainkan peranan selaku deep lying playmaker juga. Dari aspek bertahan, mungkin bukan satu ability yang menunjukkan Badrul Bkhtiar ni seorang pemain yang ada kelebihan dekat situ, tapi dia berjaya untuk dictate the tempo dekat bahagian tengah, tahu bila nak hantar bola dengan cepat, tahu bila nak memperlahankan rentak perlawanan apabila skuad Harimau Malaya dah start leading. Hantaran-hantaran diagonal pass 40 meter, 50 meter untuk mencari winger-winger kita macam Arif Aiman dan juga Safawi Rashid, walaupun cuma menentang pasukan Laos, bagi aku ini adalah perubahan yang sangat-sangat positif yang dilakukan oleh Coach Tan Cheng Ho. Elemen yang seterusnya yang aku sentuh dalam video yang lepas adalah dekat position left back, yang mana Syami Safari diturunkan waktu menentang pasukan Kemboja. Dan untuk menentang pasukan Laos, sekali lagi Syami Safari diberikan kepercayaan untuk beraksi dekat position tersebut. Walaupun beraksi dengan baik dalam tempoh 80 minit perlawanan, tapi bagi aku Syami Safari masih lagi menunjukkan ada kekurangan apabila dia beraksi dekat position tersebut. Sebagai contoh, pasukan Laos ada beberapa kali cuba untuk tebuk dekat bahagian kanan diorang dan berjaya untuk melakukan hantaran-hantaran yang berbahaya untuk masuk ke dalam kotak penalti negara. Dengan Syami Safari naturally adalah seorang yang berkaki kanan, memang jarang kita nampak dia menggunakan kaki kiri dia untuk mencari Arif Aiman dekat bahagian tepi. Akibatnya player-player Laos dah boleh baca hantaran-hantaran yang akan dilakukan oleh Syami Safari. Bila bola sampai je dekat kaki Syami, dia orang akan cepat-cepat tutup ruang dekat bahagian dalam. Dekat sini mungkin ada yang tak setuju dengan pendapat aku, tapi aku still lagi rasa Arif Fazilah adalah player yang perlu diturunkan waktu menentang pasukan Vietnam nanti. Dan yang terakhir, kemasukan Luqman Hakim Syamsuddin menggantikan Lord Zulhilmi Di Paula kita. Luqman turun dalam match ni untuk membuktikan kepada Tan Cheng Ho dia sebenarnya adalah seorang striker yang lebih layak untuk bermain dalam kesebelasan utama skuad Harimau Malaya, dan dia mampu untuk offer something else, something yang mungkin tak mampu dilakukan oleh Zulhilmi Di Paula. Dengan kelajuan yang ada pada Luqman Hakim, kita boleh nampak banyak sebenarnya penetration run yang dilakukan oleh Luqman dalam match tersebut. Walaupun mungkin belum menghasilkan sebarang jaringan, tapi korang kena ingat balik, larian-larian yang dilakukan oleh Luqman ni sangat penting untuk player-player macam Arif Aiman dan juga Safawi Rashid, yang mana kita tahu kelebihan utama Safawi adalah apabila dia cut in ke dalam dan melakukan rembatan. Dan bagi aku agak tak kena kalau kata dalam video ni aku tak sentuh tentang performance yang ditunjukkan oleh Safawi Rashid. Sebab apa? Aku tak malu untuk mengaku aku adalah antara orang yang tak setuju apabila Safawi Rashid dibawa dalam kejohanan AFF Suzuki kali ni. Sebab apa? Semuanya tak lain tak bukan disebabkan oleh current form dia dalam liga domestik kita. Tapi apabila melihat kepada contribution Safawi Rashid, bukan sekadar waktu dia menghasilkan gol, tapi lebih kepada keseluruhannya. Kita nampak macam mana effort dia waktu bertahan. Ini membuatkan aku seolah-olah rasa aku sedang tengok Safawi Rashid zaman tahun 2019 dulu. Dan dengan keserasian yang dia ada bersama dengan player-player macam Ahya waktu lawan
Harimau Kemboja, Arif Aiman dan juga Luqman Hakim Syamsuddin waktu menentang pasukan Laos malam ni, kebangkitan oleh Safawi Rashid ni satu benda yang sangat positif untuk skuad Tan Cheng Ho sebelum turun menentang pasukan yang lebih kuat lepas ni. So as a fans, inilah sebenarnya yang kita mahukan daripada pemain-pemain untuk skuad Harimau Malaya kita. Bukannya kita kecam ataupun kritik performance player tersebut, nak tengok dia down tak payah main langsung untuk skuad Harimau Malaya. Tapi kita nak tengok player-player tu bounce back tunjukkan performance yang baik macam apa yang dilakukan oleh Safawi Rashid. So, as a conclusionnya guys, bagi aku dua perlawanan awal menentang pasukan Kemboja dan juga Laos ni adalah pemanas badan dia untuk skuad Harimau Malaya. Next 2 match menentang pasukan Vietnam dan juga Indonesia, ini adalah cabaran sebenar untuk skuad Tan Cheng Ho. Dan kalau kata ada perkara yang perlu ditambah baik oleh coach Tan Cheng Ho untuk menentang Vietnam nanti bagi aku adalah pada fasa build up, terutamanya dekat bahagian midfield. Sebab apa, dalam 2 match menentang pasukan Kemboja dan juga Laos, kita boleh nampak betapa shaky-nya midfielder kita bila dalam fasa build up semasa dia orang ditekan oleh pihak lawan. Dengan player-player Vietnam yang takkan bagi ruang dan juga peluang untuk midfielder kita pegang bola lama, menekan player-player kita dengan garisan yang sangat tinggi, aku rasa better untuk coach Tan Cheng Ho arahkan midfielder kita, terutamanya Baru Bakhtiar dan juga Muhairi Ajmal, untuk rilis bola lebih awal, mencari player-player dekat bahagian depan. And last sekali, aku nak clearkan dekat sini kepada semua subscriber dan juga viewers untuk video-video A2M Studio. Platform A2M Studio ni aku create untuk bagi ruang dan juga peluang kepada peminat-peminat secara amnya ataupun secara khususnya untuk aku sendiri luahkan pandangan dan juga pendapat. Mungkin ada yang akan setuju dengan aku dan mungkin ada yang langsung tak setuju dengan aku, cakap aku ni palatau. So bagi aku tak ada masalah tentang perkara tu. Sebab apa? Kalau bukan kita yang bagi pendapat dan juga idea yang ikhlas, siapa lagi nak support skuad Harimau Malaya waktu skuad kita berada pada fasa sukar. Alright guys, itu saja untuk video kali ni. Apa pula pendapat korang? Korang setuju ke untuk kita kekalkan Luqman Hakim Syamsuddin dalam first 11 untuk menentang pasukan Vietnam dan juga Indonesia nanti? Atau patut ke coach Tan Cheng Ho masukkan balik lot kesayangan kita, iaitu Zulhilmi di Paula? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen dekat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2M Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni gang, dengan like, share and subscribe A2M Studio. Sehingga kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku gang. Assalamualaikum.